Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ghunnah ni ramai yang bincang. Ada yang bincang, ghunnah ni maksud dia dua harakat. Ghunnah ni maksudnya dengun tu, dengun panjang, dengun pendek, dengun kurang pendek lagi, okey, sempurna ataupun tidak sempurna. Okey, cuma hari ni saya cuba nak bawa satu perbincangan berkaitan dengan ghunnah. Okey, tengok saya nak sokong yang mana, yang dua harakat ke, saya nak sokong yang panjang pendek ke, ataupun saya menyokong kedua-duanya. Okey, cuma kita kena fahamlah. Ulama menyebut ghunnah ni ada martabatnya. Cuma martabat ghunnah ni lah ditafsirkan oleh beberapa ustaz-ustaz kita berkaitan dalam bidang Al-Quranul Karim. Ada yang mensyarahkannya bahawa martabat ghunnah ni dia kena, yang musyaddad tu dia kena paling panjang, lepas tu mudgham dia kurang sikit panjang dia, yang mukhfah dia lagi kurang, okey, yang sakin mudharah dia lagi kurang, dan mutaharrikah, ghunnah mutaharrikah dia lagi kurang. Okey, cuma saya nak bawa tuan-tuan berbincang. Cuma kita kena tahu dulu, ghunnah ni maksudnya dari sudut bahasa apa? Dari sudut bahasa adalah suara yang keluar daripada hidung. Okey, sebab apa? Sebab dalam ta'rif al-ghunnah, al-ghunnatu makhrajuhal khayshum. Ghunnah ni makhrajnya, tempat keluarnya daripada hidung. Cuma sedikit lagi tambahan, dia tidak ada kaitan dengan lidah. Sebab semasa kita dengun, kita tidak memperanankan lidah kita. Okey. Cuma saya nak bawa tuan-tuan untuk sama-sama kita kupas kalam para ulama berkaitan dengan martabat ghunnah. Adakah ianya membawa maksud ghunnah ni dua harakat ataupun bagaimana? Okey. Cuma bagi mengikut pembelajaran saya, talaqi saya dengan para masyayikh dan pembacaan buku dan perbincangan berkaitan dengan ilmu tajwid ni, maka saya boleh simpulkan bahawa maksud martabat ghunnah adalah jelas suara dengun ataupun jelas suara ghunnah dan tamakkun di dalam hidung ataupun sebaliknya. Dia ada dua benda. Pertama, kena bunyi dengun tu sendiri. Kena jelas bunyi dengun tu sendiri. Satu. Okey, cuma dia berbeza dari sudut apa? Dia berbeza dari sudut tamakkun ataupun tidak. Tamakkun ni tetap berada dalam hidung. Kuat berada dalam hidung ataupun tidak. Ada dua benda yang perlu kita perhatikan. Cuma para ulama memperingatkan supaya tidak berlebihan dalam menjelaskan ghunnah dan menambahnya melebihi kadar dua harakat. Okey, ni walaupun ianya diklaim sebagai pandangan muasirin ataupun pandangan muhdatsin, ulama yang terkebelakang ni, ulama yang melepasi tahun 1000 Hijrah, tapi kita kena ingat dalam pengajian Al-Quranul Karim, dia ada satu namanya adalah at-talaqqi wal musyafahah. Golongan terkemudian dia mengambil bacaan Al-Quranul Karim daripada golongan yang sebelumnya, generasi sebelumnya. Dan generasi sebelumnya mengambil bacaan Al-Quran daripada generasi yang sebelumnya lagi. Begitulah tasalsulat. Okey, sehingga bertemu dengan zaman tabi'in, zaman sahabat, zaman Nabi SAW. Dan Nabi SAW bukan ambil daripada mimpi, tak. Al-Quran ni Nabi SAW bertalaqi dengan Jibril alaihi salam. Okey, setiap ada wahyu, Jibril akan hantar kepada Nabi SAW, dan setiap tahun Nabi SAW akan membentangkan hafalan Nabi kepada Jibril alaihi salam. Nak bagi tahu betapa pentingnya bacaan Al-Quranul Karim, begitu ihtimam, begitu ambil berat tentang metod pengajian Al-Quranul Karim ni sendiri. Dan Jibril ambil daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tuan-tuan. Maka daripada dulu sampai sekarang, panjang bacaan ghunnah ni dia tidak berubah. Sebab apa? Sebab kita mengambil daripada metod yang sama, daripada jalan yang sama, dan di sana adanya nama sebagai sanad ataupun ijazah as-sanad, ijazah sanad. Yang mana kita kena baca Al-Quran seperti mana yang diajarkan oleh para guru, dan guru kita juga mengajarkannya seperti mana dia mengambil daripada guru mereka, dan begitulah seterusnya. Maka cara baca ghunnah, cara baca ikhfa, cara baca dengun panjang pendek dengun ni, dia mesti sekata daripada dia dengan generasi sebelumnya.
Contoh daripada saya dengan guru saya, dia kena sama panjang. Sebab kita mengambil daripada cara yang sama. Okey. Maka tidak timbul mutaqaddimin, golongan awal, muhdatsin, golongan baru. Dari sudut panjang pendek bacaan ni dia tidak berbeza. Cuma kadang-kadang perbincangannya agak berbezalah, sebab dari sudut perbincangan dia adalah amrun ijtihadi, benda ijtihad. Okey, cuma bacaan tu adalah bacaan yang sabit. Bacaan yang mana kita wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun man lam yujawwidul Quran athimu. Okey, li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Baca Al-Quran bertajwid merupakan satu kewajipan. Man lam yujawwidul Quran athimu. Siapa-siapa baca Quran tidak bertajwid maka dia berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala, kerana begitulah Al-Quran diturunkan dalam keadaan bertajwid lah. Anzala, diturunkan kepada kita. Wa hakadha ilaina wasala. Dan dalam keadaan gini jugalah sampai kepada kita. Maknanya kita sendiri pun sekarang bila mengajar Al-Quranul Karim, kita akan ajar panjang pendeknya seperti mana kita bertalaki dengan para guru kita. Okey, seterusnya berkata Syekh Muhammad Makki Nasr, yang kami bertalaki dengan para masyayikh kami daripada para ulama penulis kitab dalam bidang tajwid yang mutqin. Okey, nak bagi tahunya kenapa dia tulis daripada penulis kitab, sebab yang baca Al-Quran ni ramai, yang mengajar Al-Quran pula lebih kurang ataupun sedikit berbanding dengan yang baca. Dan di kalangan pengajar Al-Quranul Karim ni mereka berbeza-beza. Ada di kalangan mereka yang sampai tahap expert, mereka menulis kitab. Dan tahap penulisan juga berbeza. Ada yang tulis biasa-biasa, ada yang mungkin dalam tulisan mereka. Maka dia sebut, kami mengambil daripada para ulama penulis kitab di dalam bidang tajwid yang mungkin, nak cakap yang expert lah, bahawa sesungguhnya gunnah ini tidak boleh lebih daripada dan tidak boleh kurang daripada kadarnya 2 harakat. Nak bagi tahu, gunnah ni bincanglah bagaimanapun kita kena baca dengan panjang 2 harakat. Okey, itu satu. Begitu juga yang dipegang oleh Syekh Muhammad Ali Khalaf Al-Husaimi yang masyhur dengan gelaran Al-Haddad. Beliau berkata gunnah kadarnya 2 harakat. Okey. Cuma sebelum kita bincang lagi, saya nak tuan-tuan jelas 2 istilah ni. Pertama qadar, yang kedua martabat. Okey, kena jelas. Jangan kita bincang qadar tapi kita sebut martabat. Jangan kita bincang martabat tapi kita sebut qadar, sebab kedua-duanya berbeza. Okey, qadar maksudnya tempoh. Martabat maksudnya tingkatan. Okey, cuma dari sudut tingkatan mana tu nanti kita akan tengok secara ringkas. Okey, seterusnya susunan martabat ataupun maratibul gunnah ni terdapat perselisihan di kalangan para ulama. Sebahagian besar ulama muasirin berpandangan bahawa martabat gunnah ada 5. Okey. Cuma ada juga berpandangan bahawa martabat gunnah ni ada 3. Okey. Sebab dia adalah masalah teori sahajalah. Okey, hakikatnya mereka seolah-olah sepakat, tapi dari sudut teori mereka berbezalah. Okey. Cuma saya nak sebut dulu, bila sebut martabat gunnah, maratib maksud dia susunan. Sebab tu saya sebut awal-awal tadi, bila sebut maratib, kita kena bila sebut al-gunnah, kita kena tahu dia adalah tamakkun ataupun tidak di dalam hidung. Tu poin yang paling penting sekali. Tamakkun maksudnya jelas berada dalam hidung. Okey, jelas berada dalam hidung. Okey. Tu maksud tamakkun. Maka bila sebut maratib, kita akan susun daripada yang paling jelas kepada yang paling kurang jelas. Tu maksud maratib. Tapi bila sebut maqadir, seolah-olah ianya telah menjadi ijma' al-ummah ataupun ijma' para ulama bahawa al-gunnah miqdaruha harakatain. Miqdar kita tak nak bincang dah, sebab dia adalah 2 harakat. Okey. Cuma bila kita sebut miqdarul gunnah harakatain ni, maknanya kita akan berpegang dengan pandangan Imam Al-Jazari bahawa gunnah ni ada 3 sahaja. Gunnah ada 3.
Gunnah mudgham, bukan. Gunnah musyaddad, gunnah mudgham, gunnah mukhfah. Sebab dia bincang gunnah yang kamilah. Adapun jumhur para ulama lain dia bincang kamilah ke tidak kamilah ke, dia bincang semua. Sebab tu saya kata dia adalah masalah nazari, masalah teori sahaja, tapi dari sudut praktikal sama. Okey. Kita bincang yang sebut dua harakat ni adalah gunnah yang kamilah. Susunan martabat gunnah. Pertama, nombor satu gunnah al-musyaddad. Maknanya kita akan susung ikut tamakkun ataupun tidak dalam hidung. Gunnah musyaddad, iaitu nun atau mim pada keadaan yang bertasydid. Contohnya inna, thumma. Okey, yang kedua gunnah mudgham ataupun idgham naqis. Miwal, miwal, ataupun man yaf'al. Seterusnya gunnah mukhfah. Min fiddatin, min turab, min turab. Okey, seterusnya nombor 4 gunnah sakin mudhhar. An'amta, an'amta. Yang kelima lana, ma. Gunnah mutaharrik. Okey. Mana 5 ni? 1, 2, 3 yang pertama adalah gunnah kamilah, miqdaruha harakatain. 4 dan 5 dia panggil gunnah naqisah. Miqdar dia macam mana? Dia tidak ada miqdar, cuma dia ada aslul gunnah. Asal gunnah. Yang mana dia perlu ada bagi memastikan sempurna sifatnya. Okey, martabat gunnah seperti mana yang disebutkan di atas tidak sama. Jumhur pandangan bahawa martabat gunnah ada 5 martabat. Pandangan ini mengatakan bahawa masa bagi gunnah kadarnya 2 harakat terpakai kepada sebahagian daripada martabat gunnah sahaja, iaitu musyaddad, mudgham, mukhfah 2 harakat. Yang seterusnya dia adalah yang bersifat sebagai aslul gunnah, yang hanya ada asal gunnah pada diri mereka sahaja. Para jumhur muasirin dari kalangan ahli al-ada. Ahli al-ada ni orang yang mungkinlah dalam bacaan Al-Quranul Karim, dalam pengajaran Al-Quranul Karim, berpandangan bahawa kadar gunnah kamilah. Okey. Kadar gunnah yang sempurna 2 harakat. Sebagaimana madd tabi'i. Maknanya apabila sebut kadar gunnah yang kamilah, maka kita boleh faham terus di sana ada satu lagi kadar gunnah naqisah, yang kurang. Yang sempurna 2 harakat, maknanya yang kurang sempurna dia mesti lebih kurang daripada 2 harakat. Tanpa ada perbezaan pada 3 martabat pertama, iaitu musyaddad, mudgham, mukhfah. Ini diklasifikasikan sebagai gunnah yang kamilah. Maknanya bila sebut gunnah kamilah ni, mudgham, musyaddad, mudgham, mukhfah, kadarnya 2 harakat. Okey, adapun kadar gunnah pada 2 martabat akhir, iaitu sakin mudhhar dan mutaharrik mukhaffaf, yang sabit pada keduanya terdapat aslul gunnah. Dia tidak ada kadar, tapi dia ada aslul gunnah yang mesti ada supaya sifatnya sempurna. Okey, cuma mesti ada yang bertanya, sebab apa berlaku penyusunan martabat gunnah? Kenapa martabat gunnah ni perlu berbeza? Okey, jawapannya ada 3. Yang pertama, mereka menjadikan al-musyaddad. Okey, contohnya kalimah tadi inna, thumma. Okey, pada kedudukan yang pertama, kerana huruf nun dan mim yang bertasydid jika diidghamkan menjadi satu, maka gunnah padanya menjadi lebih tamakkun, jadi lebih kuat, jadi lebih jelas. Hal ini kerana kedua-dua huruf yang sama tadi adalah jisim gunnah. Huruf tu sendiri adalah huruf gunnah dah. Maka daripada 2 jadi 1 makin kuat. Sebab itulah suara gunnah menjadi paling sempurna jelasnya. Tamakkun. Maksud dia tamakkun. Yang kedua, kemudian mereka menjadikan al-mudgham
pada kedudukan yang kedua dan al-mukhfah pada kedudukan yang ketiga, sebabnya kerana gunnah ketika idgham dan ikhfa terdiri daripada suara yang mengandungi dua juzuk. Okey, yang pertama suara gunnah, yang kedua adalah suara huruf selepasnya. Okey, yang kedua adalah suara huruf selepasnya. Sebab huruf selepasnya ni ketika mana ikhfa dan ketika mana idgham dia memainkan peranan. Okey, apabila sabit keduanya, sabit suara dengun, suara gunnah dan suara huruf selepasnya, maka gunnah terdiri daripada suara yang dicampur antara gunnah dengan suara huruf selepasnya lah, menyebabkan lemah tamakun gunnah di dalam hidung. Okey, jika nak dibandingkan dengan musyaddad tadi, maka mudgham dengan mukhfa jadi lebih rendah. Kaedahnya, dia ada kaedah. Okey, gunnah al-mudgham lebih kuat daripada gunnah al-mukhfa. Oleh itu didahulukan mudgham berbanding dengan mukhfa. Kita akan dapati susunannya adalah al-musyaddad, al-mudgham, al-mukhfa. Okey. Cuma perincian yang ketiga ni perincian kenapa ikhfa. Okey, kemudian mereka melihat pada huruf-huruf yang diikhfakan ketika gunnah, mereka mendapati bahawa makhrajnya berbeza. Sebahagiannya terletak jauh daripada hidung, sebahagiannya terletak dekat dari hidung, dan sebahagiannya terletak di pertengahan, tak jauh, tak dekat. Okey. Huruf yang berada dekat dengan hidung membantu gunnah menjadi lebih tamakun, lebih jelas di dalam hidung. Gunnah yang terletak jauh dari hidung menjadikan kesan gunnah menjadi panjang. Okey, dia lambat masuk. Yang dekat cepat masuk, yang jauh lambat masuk. Yang dekat masuk dengan tamakun, yang jauh masuk kurang tamakunnya. Okey. Okey, itu adalah kaedah dalam kita ikhfa. Maka menjadikan amaliyah ikhfa, cara kita mengikhfakan ni ada beberapa peringkat lah. Kesimpulannya, kita ketika bacaan ikhfa terdapat beberapa keadaan. Kadang-kadang suara gunnah menjadi lebih jelas daripada huruf ikhfa selepasnya. Kadang-kadang suara huruf lebih kuat berbanding dengan suara gunnah. Kadang-kadang suara gunnah dan suara huruf selepasnya berada dalam keadaan pertengahan. Semua perbincangan ini dalam ruang lingkup bahawa miqdaruha harakatain, qadar gunnah 2 harakat. Cuma praktikal ikhfa bagaimana nanti kita akan bincang dalam video yang seterusnya, insya-Allah. Okey, ni sebagai tasawur ringkas berkaitan dengan gunnah. Okey, jangan keliru antara miqdarul gunnah dengan maratibul gunnah. Sebab kita dah sebut tadi maratib al-gunnah berkaitan dengan tamakun ataupun tidak dalam hidung. Miqdarul gunnah berkaitan dengan 2 harakat ataupun gunnah kamilah 2 harakat. Gunnah naqisah dia adalah aslul gunnah. Okey? Okey, walaupun nampak perbincangan Imam Al-Jazari dengan jumhur ulama yang lain nampak berbeza, dia sudut teori tapi dia sudut praktikal sama. Sebab Imam Jazari dia berpandangan bahawa gunnah ni, bila sebut gunnah ni, kita akan bincang gunnah yang kamilah lah. Maka kadarnya 2 harakat. Yang tidak kamilah, naqisah, aslul gunnah, dia dah ada. Kita sebut huruf, kita tak perlu bincang dah kadar dia. Maka tak perlu dibincang. Sebab tu dia stick dengan miqdaruha, dibaca dengan gunnah ni, gunnah kamilah sahaja. Dan ulama muhdatsin membuat kesimpulan bahawa miqdaruha harakatain berdasarkan daripada pandangan Imam Al-Jazari lah. Sebab 2 harakat. Bincang yang sempurna sahaja. Hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.